Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam slot matematik tingkatan 2 KSSM untuk bab yang ke-8, graf fungsi, subtopik 8.2 graf fungsi bersama Cikgu Hanim. Baiklah pelajar, pada hari ini kita akan lihat dua standard pembelajaran 8.2.1 membina jadual nilai bagi fungsi linear dan bukan linear dan seterusnya melukis graf menggunakan skala yang diberikan serta 8.2.2 mentafsir graf fungsi. Jadi apakah langkah-langkah bagi kita melukis graf? Langkah yang pertama adalah bina jadual nilai bagi fungsi yang diberikan. Yang kedua, lukis setiap paksi dengan skala yang sesuai. Kita ada dua jenis paksi iaitu paksi X dan juga paksi Y serta skala yang bersesuaian. Dan yang ketiga, plot titik X, Y bagi pasangan tertib daripada jadual. Okey, kita dah belajar dalam tajuk koordinat bagaimana kita mahu plot titik. Okey, yang keempat, sambungkan titik-titik dengan garis lurus atau melengkung dengan licin. Okey, macam mana cara dia? Adalah kita boleh menggunakan alatan seperti pembaris fleksibel. Okay? So, ada tips dekat sini. Mata pensel yang tajam dapat membantu murid melukis garis atau lengkung dengan licin. Jadi, diingatkan kamu sebaiknya gunakanlah pensel yang tajam serta boleh menggunakan pembaris fleksibel untuk melukis garis lengkung. Sebab kadang-kadang bila kita freehand ni, ada masanya dia tak cantik. Jadi, kamu dibenarkan untuk menggunakan pembaris fleksibel. Boleh cari di mana-mana kedai alat tulis. Okey, kita lihat contoh yang pertama dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 2 unit pada paksi Y. Lukis graf fungsi Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah X tolak 5 untuk nilai X di antara negatif 1 dan juga 3. Okey, kalau kamu masih lagi perasanlah ini adalah nota cikgu pada sesi yang lepas. Okey, cumanya kali ini cikgu dah tak tunjukkan lagi bagaimana kita nak lengkapkan jadual kita. Okey, jadi kalau kamu nak lihat macam mana caranya, kamu boleh tengok video cikgu yang sebelum ini. Okey, jadi pada jadual ini telah lengkap nilai X dan juga Y. Jadi kita boleh terus mula untuk melukis graf. Okey, ingat ya, graf kita ada dua paksi iaitu paksi X dan juga paksi Y. Paksi X ni yang melintang. Okey, cikgu labelkan dia sebagai X dan yang menegak ini adalah paksi Y. Dan untuk melukis graf, kita perlu lihat maklumat dia. Diberi skala 2 cm kepada 1 unit untuk paksi X. Bermaksud pada paksi X kita 2 cm. 2 cm cikgu dah terangkan sebelum ini. 2 kotak 2 cm ni kalau kamu ada pembaris, kamu boleh ukur lah kertas graf dia memang tepat dia punya nilai. Okey, cuma gambar rajah cikgu ni tak tepat lah. So, 10 kotak kecil ni bermaksud dia adalah 2 cm. Jadi, 2 cm kepada 1. Jadi, bermaksud kita akan bermula dengan 1, 2, 3. Dia naik sebanyak 1, 1. Okey, di tengah ni adalah asalan. Di sebelah kiri, dia bermula dengan negatif 1, negatif 2 dan juga negatif 3. Kemudian untuk paksi Y, 2 cm kepada 2 unit. Okey, paksi Y. Jadi pada paksi Y, 2 cm kita tanda macam tu. Okey, 2 cm kepada 2 unit. Bermaksud kita akan naik sebagai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okey, kemudian kita lihat dekat sini untuk di bawah pula dia mesti dengan negatif 2. Jangan negatif 1 ya. Negatif 2, negatif 4. Okey, stop sampai situ bolehlah. Alright, kemudian kita nak lukis, kita nak plot. Kita nak plotkan dia. Jadi bagaimana cara nak plot negatif 1, negatif 4. Okey, pada negatif 1, X kita. Okey, negatif 1. Y kita adalah negatif 4. So, kita nampak di sinilah. Macam tu. Okey, kemudian sifar negatif 5. Sifar negatif 5. Okey, di antara ni, tengah ni ya. Okey, kemudian 1 negatif 2. Okey, tak berapa tepat. Sekejap, padam.
1, -2. Di situ di antara, betul tepat pada garisan dia. 25. 25 maksudnya di antara 4 dengan 6 ni. Okey, so di tengah-tengah ni adalah 5 di sini. Tapi jangan tanda di sini. Pada 2, kita terus pergi kepada tandaan 5. Dan 3, 16. Alright, bila kita dah siap plot, ini plot ni yang cikgu buat X ni adalah plot. Barulah kita boleh lukiskan graf yang licin. Okey, kamu boleh guna pembaris fleksibel ataupun freehand yang licin lah. Kita panggil licin. Okey, tu dia graf kita. Jadi sekarang kita nak pergi kepada yang seterusnya berdasarkan daripada graf. Okey, mesti melihat daripada graf yang kita lukis tadi. Tentukan nilai X apabila Y sama dengan 7. Jadi sekarang, kalau di sini kita lihat mana Y kita sama dengan 7. Okey, 7 di sini. Jadi kita akan buat garis putus-putus pergi kepada graf kita. Okey, dah kena pada graf, kita turunkan dia ke bawah. Okey, sebab kita nak tahu apakah nilai X kita. Jadi mungkin dia sedikit berbeza dengan graf kamu. Okey, pada cikgu akan dapat nilainya adalah lebih kurang 2.3. Okey, jadi apakah nilai dia? X sama dengan 2.3. Mesti berdasarkan daripada graf. Kita tak boleh masukkan dalam nilai fungsi ni. Salah. Dia mesti tunjukkan garis putus-putus tu berada di kertas graf kita. Okey ya. Baiklah, untuk contoh yang kedua, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y, lukis graf bagi fungsi Y sama dengan 12 tolak X kuasa 3 untuk X di antara -2 dan juga 3. Okey, di sini kamu perlu tahu dahulu ataupun menentukan dahulu nilai Y apabila X -1, X sama dengan 1 dan juga X sama dengan 2. Okey, ini adalah perkara yang kita telah belajar pada sesi yang lalu. Jadi kamu boleh rujuk dulu macam mana cara untuk menggunakan kalkulator. Jadi cikgu terus sahaja dengan nilainya, iaitu -1, X -1, Y sama dengan 13, X1, Y sama dengan 11 dan X2 sama dengan Y sama dengan 4. Okey, langkah yang seterusnya adalah kita nak melukis graf lah. Okey, so skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X. Jadi pada paksi X, okey, ni melintang ni adalah paksi X, yang menegak adalah paksi Y. Jadi kita akan bermula dengan nombor 1, 2, 3. Kemudian di tengah adalah asalan -1, -2, -3. Nak berhenti sampai -2 pun tak jadi masalah. Untuk paksi Y pula, 2 cm kepada 5 unit. Bermaksud 2 cm kita bermula dengan nombor 5. Dia akan meningkat sebanyak 10, 15, 20 dan juga 25. Diikuti yang di bawah pula -5, -10, -15 dan juga -20. Okey, seterusnya apa yang kita perlu buat? Kita nak plotkan dia. Okey, bila nak plot kita lihatlah -2, X -2, Y 20. Jadi kita dah nampak dah dekat situ. X -1, Y 13. Okey, macam mana nak cari 13 ni? 13 ini sekiranya untuk 2 cm kepada 5 unit. Okey, 2 kotak kecil yang kecil ni, okey, bermaksud nilai dia 1. So, kalau 13, 10, 11-nya di sini. Okey, 12. Di sinilah 13. Okey, ni 13 dia. Jadi sekarang, 1 kepada 13. Itu tanda betul-betul tepat lah ya. Okey. Kemudian sifar sama dengan 12. 12 kita di sini. 1, 11. Okey, 11 kita di antara 2 kotak kecil tu. Okey, kena lihat betul-betul lah ya. Alright. Kemudian 2 sama dengan 4. Okey, daripada 5 tu kita turun 2 kotak dia. Dan 3 sama dengan -15. Okey, dah siap plot, dah confirm dah titik kita tu plot dengan betul. Kita boleh lukis graf kita. Okey, ni antara graf yang boleh lah
kita kata licin. Okey, jadi yang seterusnya berdasarkan daripada graf, apakah nilai X apabila Y sama dengan 17? Jadi apabila Y sama dengan 17, kita lihat dekat sinilah mana 17. So ni 15, 16, 17. Jadi kita akan buat titik putus-putus menuju ke graf kita. Okey, dan turunkan dia ke bawah. Okey, kita lari sikit lah. Alright. So di sini negatif 1.8. Okey, X kita adalah negatif 1.8. Dia mungkin sedikit berbeza berdasarkan daripada gambar rajah graf kamu. Okey, yang seterusnya nilai Y apabila X sama dengan 1.5. Jadi 1.5 bagi X dekat sini kan. Jadi kita naikkan ke atas pula. Okey, mesti kena pada graf kita. Kemudian kita pergi pada sebelah kiri kita. Okey, so ni 5 tadi, 6, 7, 8. So, apabila Y sama dengan, apabila X sama dengan 1.5, Y kita sama dengan 8. Mesti berdasarkan daripada graf. Baiklah, kita lihat contoh kita yang ketiga. Rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi Y sama dengan 2X tambah 2. Berdasarkan graf, tentukan nilai Y apabila X sama dengan 2, nilai X apabila Y sama dengan 4. Okey, dah diberi dah. Dekat sini ada gambar rajah, ada paksi X, ada paksi Y. Okey, kemudian dah diberi juga fungsinya 2X tambah 2. Okey, jadi macam mana caranya nak lukis graf kalau macam ni? Dia tak bagi pun jadual dia. Jadi, pertama sekali kita buat sahaja apabila X kita sama dengan sifar. Okey, jadi Y kita akan sama dengan 2. Jadi kita tandakan dekat X kita 2. Kemudian kita ambil pula Y kita sama dengan sifar. Jadi pada X kita. Jadi X kita akan dapat negatif 1. Okey, ni cara dia. Macam mana dapat negatif 1 ni? Tak faham lah. Okey, jadi contohnya tadi, macam ini tak ada masalah kan? Kita gantikan sahaja Y sama dengan 2 sifar tambah 2. Maka Y kita dapatlah 2 untuk yang pertama. Sekiranya yang ni pula sifar sama dengan 2X tambah 2. Jadi kita bawa lah negatif 2 ni bawa ke sebelah sana. Dia akan dapat 2X sama dengan negatif 2. Jadi X negatif 2 per 2. Maka X kita bersamaan dengan negatif 1. Okey, jadi bila dah dapat nilai macam ni, kita boleh terus lukiskan graf kita sahaja. Graf garis lurus. Okey, jadi sekarang kalau graf garis lurus, mudah sahajalah. Okey, kita lihat di sini diberi nilai apabila X sama dengan 2. Apakah nilai Y kita? Okey, kita boleh tengok sahaja daripada graf kita. X sama dengan 2. So, X kita 2. Kita naikkan dia ke atas. Okey. Kemudian sampai ke graf, kita pun pergi tengok nilai pada Y kita. So, Y kita di sini dapatlah nilainya. Y sama dengan berapa tu? 5.5. Macam tu. Okey, kemudian yang seterusnya, nilai X apabila Y sama dengan 4. Pada Y sama dengan 4, kita buat macam tu juga. Okey, cikgu ambil warna lain. Pada sampai graf, kita patah balik. Jadi kita terus dapat nilai X kita bersamaan dengan 1. Okey, kamu tak boleh terus masukkan dalam kalkulator, gantikan dekat nilai sini. Salah Okey, mesti berdasarkan daripada gambar rajah. Mesti ada tunjukkan garis putus-putus ni. Jadi, cikgu harap kamu semua dah faham bagaimana cara untuk kita mentafsir graf dan juga melukis graf. Sehingga kita bertemu lagi dalam sesi seterusnya. Assalamualaikum. Bye.